Saya fikir mesti cepat. Kalau tidak, kena Nusantara akan membangun. Menjelang upacara tanggal 17 Agustus di Ibu Kota Baru Nusantara, progres pembangunan IKN terbilang sangat cepat dalam 2 tahun ini. Fase awal pembangunan sudah terlihat wujudnya, dan membuat negara Malaysia tidak mau kalah, dengan kehadiran kereta otonom tanpa rel baru-baru ini di Ibu Kota Negara, menjadikan IKN kota terdepan dalam transportasi di Kalimantan saat ini. Salah satu jenis moda kereta api yang baru lagi masuk ke Indonesia. Kemarin kita ada LRT Goa 3, terus itu ada kereta cepat WUS, sekarang ada IRT Autonomous Rail Rapid Transit yang kita sebut dengan tram otonom. Ini akan kita lakukan uji coba mulai tanggal 10 ini, dan 5 hari ke depan kita masih uji. Ya, jadi belum capek uji. Dari uji kita pastikan bahwa ini sudah bisa berfungsi layak dan sesuai dengan kondisi di jalur kebangsaan ini. Dia hanya beroperasi di jalur kebangsaan. Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Saya fikir mesti cepat. Kalau tidak, kena Nusantara akan membangun. Kan? Ini ada efek. Okey? Sepatutnya lah. Potongan ada. Apa nak tunggu ke? Semalam, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu 1 bilion ringgit yang diperuntuk bagi menaik taraf sempadan negara di Kalimantan belum dipohon sepenuhnya oleh kementerian-kementerian yang terlibat. Untuk rekod ketika ini, terdapat 6 CIQS sedia ada di sepanjang lebih 2,000 km garis sempadan negara dengan Kalimantan, di mana 5 daripadanya terletak di Sarawak, manakala sebuah lagi di Potensi kedua negeri Sabah dan Sarawak sangat besar dan kini terkuat luas susulan keputusan Indonesia memindahkan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur, yang mana Malaysia berkongsi tanah besar Pulau Borneo. Kalau negara besar Indonesia pun sudah mengalihkan pusat pentadbiran dan pembangunan ekonomi keluar dari Pulau Jawa, maka adalah signifikan dan konsisten bagi Malaysia turut mengalihkan pandangan ke Pulau Borneo, Sabah dan Sarawak sebagai kawasan pertumbuhan baru. Katanya, Malaysia perlu memanfaatkan pembangunan Nusantara kerana banyak kegiatan ekonomi sampingan yang boleh diperoleh apabila Nusantara siap sepenuhnya. Sementara itu, Mat Bali berkata di bawah kepimpinan baharu Kerajaan Perpaduan, wakil rakyat dari kedua-dua wilayah itu mengharap lebih banyak peruntukan untuk Sabah dan Sarawak dengan mengambil struktur topografi, geografi, geopolitik dan jalur sosio-budaya. Walaupun tidak bisa mengikuti progres cepat IKN, Malaysia juga turut berharap pembangunan IKN ini bisa bermanfaat bagi wilayah Sabah dan Sarawak. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Kedua-dua negeri wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal. Bukan saja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi. Hasrat Malaysia dalam mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan ibu negara baharu Indonesia di Kalimantan dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak disokong pakar ekonomi dan politik. Menurut Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Kartini Abu Talib, hubungan istimewa kedua-dua negara akan semakin erat terutama dari segi diplomatik serta pembangunan. Pembangunan Nusantara, terutama sekali di Kalimantan, dilihat akan memberi manfaat besar kepada wilayah Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam beberapa perkara. Yang pertama ialah melihat kepada guna tenaga buruh di dua negara, saya kira akan lebih mudah dan lancar dalam sektor perladangan terutamanya, iaitu kelapa sawit. Yang kedua, pembangunan di Nusantara, di Kalimantan juga akan meminimalkan aktiviti jenayah rentas sempadan dalam maksud kedua-dua negara, iaitu Malaysia Indonesia,
akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sepadan sesuai dengan pembangunan inklusif Pada Nusantara. masa ini kita menaruh harapan yang tinggilah kalau saya tak silap dari segi analisis ataupun mood pemimpin-pemimpin kita bahawa IKN ini akan diteruskan walaupun pucuk pimpinan dia berubah. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan di Indonesia zaman Jokowi adalah sudah banyak dan agak mustahil ianya dilambatkan ataupun ditarik balik sebab they're moving towards that direction dan sudah tentunya dia akan mendatangkan manfaat kepada semua penduduk di Kepulauan Borneo. Kerajaan Malaysia melalui kedutaannya di Jakarta akan membantu pelabur Malaysia, terutama dari Sabah dan Sarawak untuk turut serta dalam pelaburan di ibu kota Nusantara, Indonesia. Selain itu, perbincangan akan dilakukan di antara Kerajaan Malaysia dan Wakil Syarikat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadin Indonesia, Cawangan Kalimantan. Laporannya bersama Kevin Budiarto dari tapak lokasi Ibu Kota Baru, Nusantara. Langkah awal yang perlu dilakukan segera adalah meningkatkan perdagangan sempadan kedua negara dan potensi pembangunan sempadan bersama. Perhubungan di antara kita punya border ekonomi. Tapi situlah permulaannya. Akhirnya akan touch Sabah ekonomi, Sarawak ekonomi dengan border ekonomi yang sudah pun mula berfungsi begitu tahun juga hanya perlu diperkasakan. Tambahnya, Indonesia telah mendedahkan rangka induk dan rangka masa pengembangan kota berkenaan yang menyifatkan pelbagai peluang untuk dimasuki pelabur Malaysia. Semalam, Datuk Seri Maximus mengadakan lawatan ke titik sifar di tapak ibu kota Nusantara bersama Timbalan Menteri Sabah, Datuk Hakim Gun Salam, dan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Awang Tengah Ali Hasan. Ini adalah lawatan rasmi pertama delegasi Malaysia ke Nusantara. Kerjasama dua hal juga dijangka memberi impak besar ke atas pertumbuhan ekonomi Sabah dan Sarawak. Proyek melibatkan Malaysia setakat ini antaranya kerjasama pembekalan elektrik 150 MW di Kalimantan Barat dan pembangunan tenaga hidroelektrik di Kalimantan Utara. Tahun 2045 ketika Indonesia berumur 100 tahun dan saya berusia 50 tahun, atas izin Yang Maha Kuasa boleh menyaksikan apa yang sedang diupayakan pada hari ini, yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara dengan semangat pemindahan dan pemerataan ekonomi juga pembangunan infrastruktur yang saat ini terpusat di Pulau Jawa saja. Dengan adanya pembangunan IKN Nusantara, membuat ekonomi di Kalimantan Timur naik signifikan di atas 7%, yang artinya wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur segera menjadi wilayah yang maju dan makmur.